Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya akan buat sharing satu benda yang agak best juga dalam bidang trading ni, terutama dekat US stock. Sebab sekarang ni kita berada dalam keadaan yang ketidaktentuan dia punya pasaran market, terutama dekat US lah. Kita tengok ada banyak tengah buat reversal, ada banyak news-news yang tak apa-apa. Jadi benda-benda ni semua memang bagi kesan kepada kita punya trading lah. Jadi untuk untuk mengurangkan kita punya risiko, jadi saya cadangkan yorang boleh gunakan kaedah scalping lah. Sebab scalping ni kita tak bergantung kepada market buyer sangat lah. Sebab kita entry untuk 15 minit, 20 minit, lepas tu kita terus keluar macam tu. Kita tak payah tunggu intraday ke, kita tak payah tunggu satu hari ataupun swing sampai 1 minggu, 3-4 hari ke, tak payah. Maksudnya kita masuk hari tu profit je, kita terus keluar. Macam tu. Okay, tanpa buang masa, kita terus pergi ke kita punya ni lah, platform macam mana cara untuk kita nak trade guna scalping lah. Okay, first mula-mula saya nak share berkaitan dengan ni Finviz Finviz. So first, biasalah mula-mula kita dah buka ni masa pre-market, kita kena carilah stok apa yang sesuai untuk kita pilih untuk kita buat scalp tu. Biasanya kalau saya suka gap lah, sama ada gap up atau gap down. Sebab sekarang ni memang kebanyakan stok memang tengah buat pullback, tengah patah balik. Jadi kita cari yang gap down punya lah, macam tu lah. So saya tak nak cerita detail untuk Finviz, sebab Finviz ni pun tajuk dia panjang. Kalau saya nak cerita ni memang lama lah. So biasanya kita boleh tengok dekat Finviz lah, untuk cari yang mana yang buat gap down apa semua tu. Biasanya saya akan pilih yang gap down dia tu ataupun gap up dia tu lebih daripada 30 sen untuk kita buat kita punya watch list. Daripada situ kita akan select lagi yang mana yang agak-agak sesuai untuk kita trade, macam tu. Lagi satu, kita boleh juga pakai map. Okay, kalau map ni kita boleh tengok dia terus keluar macam ni lah. Biasanya kalau pukul 8.30 macam tu dah ada dah, boleh tengok pre-market. Kat atas ni akan tulis pre-market. Kat situ kita boleh nampak dah pergerakan dia punya stok tu. Sama ada dia naik ke dia turun, kita boleh nampak dah. Maksudnya sebelum buka lagi kita dah boleh tahu dah. Sama ada market tu ada buat gap up ke gap down ke, kita boleh nampak. So kita akan select daripada sinilah. Okey, seterusnya katakan kita dah pilih lah, kita dah tahu mana stok yang kita nak, baru kita masukkan dekat kita punya trading view. Kita buat kita punya analysis trading view. So ini kita punya trading view kita lah. So untuk yang baru ni saya ada scalp Apple lah. Baru ni saya ada scalp Apple. So saya share balik Apple lah, apa yang saya buat baru ni lah. Tapi cuma Apple ni dia punya dia punya spread dia agak kecil. Jadi kalau nak masuk Apple ni, saya syorkan masuk kuantiti tu kena lebih sikit. Maksudnya masuk dalam 3 ataupun nak cun lagi 5 lah. Tapi sekurang-kurangnya 2 lah, Lagi banyak lagi baik lah. Tapi kena faham juga, lagi banyak maksudnya profit boleh lebih, loss pun boleh lebih. So ada risiko dia lah. Tapi itulah, sebab spread dia kecil, saya saja lebih daripada 2 lah, senang cerita, lebih pada 2. Okay, so untuk Apple, first kita kena tengok ni lah, dia punya time frame daily tu. Kita tengok apa yang dia buat. So kat sini kita boleh nampak lah dia tengah buat apa ni. Dia tengah downtrend, tengah buat penurunan lah. Lepas tu kita tengok juga time frame yang lain-lain lah. Tengok apa yang dia tengah buat. Okay, time frame 30 minit buat apa, 15 buat apa. 1 minit. Kita sebab nak scalp, kita akan tengok sampai yang paling kecil lah. Okay. Lepas tu sekarang saya nak kongsikan indikator. So untuk scalp ni, indikator apa yang kita perlukan untuk scalp?
Untuk saya punya strategi, saya akan gunakan EMA. Ini EMA ni memang saya punya favourite lah, tak boleh buat apa. Memang macam mana pun saya akan guna EMA lah, sebab saya memang betul-betul suka guna EMA lah. Saya pun tak tahu kenapa orang tak suka EMA, sebab pada saya EMA ni dia boleh bagi kita banyak information tambahan. So ini EMA, saya terus bagi dia punya setting. So macam biasa, saya punya favourite setting saya masih ada EMA 8, EMA 21, EMA 34. So ini 34, lepas tu EMA 55. Okay, ini untuk scaping Okay, color dia kita tukar sikit supaya senang. EMA 8 biasa saya akan pakai warna kuning. Kecil sikit, ini jangan besar-besar sangat. EMA 21 saya suka warna biru. Biasanya memang ini saya punya color lah. You orang boleh pilih lah, janji orang faham warna apa. Okay, EMA 34 saya akan pakai warna hijau. Okay, EMA 55 biasanya saya akan pakai warna merah. Alright, settle. Okay, so jadi macam ni lah. Ada orang tanya kenapa pakai EMA 8, 21, 34, 55. Sebenarnya EMA 8, 21, 34 dan 55 ni, ini nombor-nombor Fibonacci. Ini tajuk lain pula lah. So cukup you orang tahu tu je. Yang ni nombor-nombor Fibonacci. Memang power. Okay. Seterusnya indikator yang kita perlukan adalah kita perlukan indikator stokastik lah. Stokastik. Ini satu lagi indikator yang best jugalah. Kena ada stokastik. Okay, stokastik. Okay, ni stokastik Okay, untuk stokastik, dia punya setup dia untuk scaping. Scaping kita tak boleh pakai default ni macam ni. Sebab kalau tengok macam ni bila kita main time frame kecil pening. Tengok, pening. Jadi kita kena tukar dia punya setup dia sesuai dengan kita punya strategi untuk kita entry. Kita nak scap, jadi kita pakai yang berat sikit. So pakai 50. Ini pakai 3. So 50, 33. Okay. Ni dia nampak okey sikit. Okay. Lepas tu kita perlukan lagi wave. Wave. Ni. Wave trend with cross. Lazy bear. Okay. Lepas tu kita masukkan juga pemanis lah. SMI pemanis, kita punya pemanis. Squeeze momentum indicator. Yes. Right. Okay, ni squeeze indicator momentum. Volume biasalah, ada tak apa, tak ada tak apa. Okay, untuk yang ni kalau ikutkan, kalau you orang pakai yang free punya trading view, dia cuma limit dekat 3 je. So tak boleh ada 4. Jadi you boleh buang salah satu. Mungkin you boleh keluarkan SMI, tak apa. Sebab SMI ni cuma pemanis sajalah untuk double confirm. Sebenarnya kita dapat 3 confirmation untuk entry pun dah memadai Okay, so sekarang ni apa lagi yang kita perlukan? Okay, lagi satu kita perlukan adalah kita punya candlestick ni kita tukar kepada Heikin-Ashi. Sebab bila kita nak scalp ni, scalp kalau ikut saya punya method ni yang paling sesuai, kita pakai Heikin-Ashi. Tapi kalau you nak scalp, tengok kat time frame 15, itu candlestick paling cun. Yang ni kita tengok time frame lagi kecil lah. Kita tengok 1 minute dengan 5 minutes. Okay. So semua dah ada. So sekarang macam mana cara kita nak entry position tu? Katakan tadi kita dah check dekat Finviz dan kita dah dapat watchlist kita. Daripada watchlist kita, katakan kita ada 5 stok ataupun kita ada 10 stok. Okay, daripada tu kita screen lagi. Kita tengok lagi dia punya kriteria dia. Lepas tu kita pilih. Kalau nak scalp ni, sebaik-baiknya jangan scalp banyak-banyak. Ambil maksimum 2 sudah cukup. Takut kita kelang kabut, kita tak boleh nak monitor dua-dua, lalas ada yang terlepas, tertinggal. Kita tak nak macam tu. Sebaik-baiknya sikit je.
Maksimum 2 lah, maksimum 2. Jadi 2 tu je kita scalp. Kita pilih yang mana kita rasa confident dia akan meletup, kita masuk. Macam tu Okay, so macam mana kita nak ni tadi saya dah bagi tahu, kita tengok dekat time frame daily, kita tengok apa yang berlaku kat time frame daily. Lepas tu kita tengok juga kat time frame hourly, Lepas tu barulah kita masuk. Okey, katakan macam apa yang berlaku pada hari Jumaat baru ni Hari Jumaat ni baru ni saya memang ada entry lah. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Okey, hari Jumaat baru ni saya masuk dekat Apple. So, tengok dekat pukul 9.30. Kita kasih tanda sikit. 9.30. Okey, ni Okey, ni yang berlaku dekat 9.30. Okey, biasanya waktu 9.30 tu, katakan kita dah tahulah mana satu yang kita nak tengok, yang mana satu kita nak pantau. Okey, katakan kita nak entry Apple. Okey, you jangan masuk pukul 9 tu, 9.30 tu jangan masuk lagi. Pukul 9.30 tu tak boleh masuk lagi. Apa yang kita perlu buat, kita kena pantau keadaan dekat 3 time frame. Maksudnya kita kena check dekat time frame 15, 5 minit dengan 1 minit. So kalau 30 minit ni lah bonus lah. Kalau 30 minit pun cantik, bonus. Maksud saya cantik tu adalah 3 time frame ni dia kena selari. Jadi okey, kita tengok dekat time frame ini 1 minit 1 minit kita tengok dia kena masuk dekat candle yang keempat macam tu lah, ketiga ataupun keempat, supaya lebih selamat lah. Sebab kita biasanya 3-4 minit yang pertama tu dia akan jadi gila dulu. Dia ada naik, ada turun lah. Tu yang boleh tengok tengok time frame 2 minit Tengok dia ada shadow, kat atas ada, bawah ada, dia tak tahu nak pergi mana. Sebab dia punya ada yang buy, ada yang put. Waktu tu memang volatile sikit lah. Jadi sangat-sangat bahaya. Jadi kita tunggu 3 minit atau 4 minit untuk entry. Lepas tu kita kena tengok dekat time frame 5 minit juga, apa yang berlaku kat time frame 5 minit. Okay, tengok kat time frame 5 minit. Okay, apa yang berlaku kat time frame 5 minit. Alright. Okay, ni yang berlaku kat time frame 5 minit. Maksudnya merah juga. Senang kita pakai ni. Okay, macam ni. Okay, tengok apa yang berlaku Alright. Okay, ni apa yang berlaku dekat time frame 5 minit. Kita tukar ni, tukar pada 1 minit. Jadi yang ni kita tukar kepada time frame 5 minit. Okay. Okay, yang ni pula kita tukar kepada time frame 15 minit. Alright. So boleh tengok. Okay, bila kita tengok ketiga-tiga time frame ni, dia tunjukkan benda yang sama. Maksudnya arah yang sama. Okey, kita tengok yang dekat sini, sebab kita kena ingat kita akan entry dekat candle yang ketiga atau yang keempat. So ini candle yang pertama, kedua, ketiga. So kalau tengok candle yang ketiga sekarang ni memang tengah, dia akan turun ke bawah lah. Kita tengok. Lagi satu, kalau kita tengok dia punya SMI memang dah bawah. Lagi satu, kalau kita tengok kita punya stokastik pun memang merah di atas biru, merah atas biru. Lepas tu kalau kita tengok kita punya wave trend pun dah duduk dekat bawah line tengah ni. Memang duduk kat bawah. Lagi satu, dia punya line dia tu pun memang merah kat atas hijau. Jadi maksudnya untuk 1 minit dah pas, dia akan turun. Lepas tu kita tengok juga dekat time frame 5 minit. 5 minit, okay, kita tengok dia punya Fibonacci memang merah. Volume pun ikut juga merah juga. Lepas tu kita tengok yang stokastik merah, memang atas biru. Lepas tu memang jelas lah dia akan turun lagi. Lepas tu kita tengok wave trend kita pun merah atas hijau. Lepas tu dia pun dah cross line tengah juga. Maksudnya dia akan ke bawah. Memang dia akan ke bawah. Lepas tu SMI pun kita tengok kita punya SMI pun warna merah. Maksudnya nak turun jugalah. Lepas tu kira maksudnya time frame 5 minit pun pas. Memang cantik, memang akan turun. Lepas tu kita double check lagi dekat time frame 15 minit. 15 minit Fibonacci pun merah. Volume merah. Stokastik pun merah atas biru.
Lepas tu dia punya wave trend pun merah atas hijau. Lepas tu dia punya wave dia tu duduk dekat tengah-tengah, maksudnya menghala ke bawah juga. Lepas tu kita tengok dia punya SMI pun dah biru tua, maksudnya dia nak tukar trend ke bearish juga. Jadi time frame 15 minit pun lepas, maksudnya cun juga. Okay, lepas tu kita tengok juga untuk time frame 30 minit. Ini pemanis sajalah. Ini okey. Kalau okey, cantik, tak ikut pun tak apa, tak ada masalah. Okey, kita tengok yang 30 minit pun merah juga. Maksud ni bonus saja. Tak tengok pun tak apa. Kalau tengok kalau merah maksudnya confirm lah. Memang akan meletup lah macam tu. Jadi bila kita tengok ketiga-tiga time frame tu selari, lepas tu kita pun dah tengok stokastik pun dah cantik, wave trend pun dah tunjuk akan bearish, SMI pun tunjuk bearish, volume pun sama, ada bonus lagi volume pun tunjuk yang sama, jadi kita boleh entry. Jadi maksudnya kita akan entry dekat time frame 1 minit. 1 minit dekat candle yang lebih kurang ketiga ataupun yang keempat. Okay, jadi kita tengok apa yang berlaku dekat candle 1 minit. Okay, kita masuk dekat sini. 1, 2, 3. Katakan paling selamat lah kita masuk dekat sini Okay, kita tanda sikit supaya senang. Okay, kita entry lebih kurang 1, 2, 3 kat sini lah kita masuk. Kita katakan kita ambil kat toncik lah, ni paling teruk lah kat toncik lah Okay, katakan kita entry kat sini. Okay, EP entry price, kita entry, katakan kita entry dekat harga 141 141.06. Alright, katakan kita entry kat sini Okey, jadi bila kita dah entry, macam mana kita nak monitor dia okey ke tak? Sebab kalau kita tengok kat sini, selepas dia naik, kita tak keluar lagi kan. Lepas tu dia pull back pula, patah balik. Macam mana? Jadi apa yang kita kena buat, kita kena monitor dekat time frame 5 minit. Maksudnya entry dekat time frame 1 minit, kita entry dekat sini. Ini kita entry dekat sini yang ada clear untuk dia turun. Lagi satu, wave trend ni kalau kita nampak dia naik warna hijau macam ni, maksudnya dia ada momentum untuk turun. Kalau dia naik kuning macam ni, dia ada momentum untuk dia naik, dia macam tu. Tapi kita tengoklah dia punya signal lain, sebab tak ada indikator pun yang 100% perfect, tak ada. Kita just kita punya pemanis saja macam tu. Jadi you jangan kata ini ada kuning, kenapa dia turun? Tak, maksudnya macam ni lah. Tak semestinya. Tak semestinya dia akan follow kita punya tu lah. Mungkin dia akan jadi patah balik apa. Sebab ada banyak faktor yang menyumbang kepada pergerakan harga lah. Okey, seterusnya yang kita cerita tadi, macam mana kita nak keluar position ni. Sebab kita sekarang kita dah masuk, tapi lepas kita masuk dekat candle ni, mula-mula okey lah, profit lah. Profit lepas tu dia pull back pula. Jadi untuk pantau kita punya position, kita kena pantau dekat time frame 5 minit. Alright. Okay, kita tengok apa yang berlaku kat time frame 5 minit. Time frame 5 minit. Alright, ni dia. Okay. So, kalau tengok sini, kita entry dekat sini tau. Sini. Bukan atas ni pun, dekat sini kita entry. Time frame 5 minit. Jadi, kalau kita tengok dekat time frame 5 minit, masih merah lagi Kanashi. Masih merah lagi. Jadi kita jangan close, jangan cut loss. Kita jangan cut loss. Jadi kita kena pantau dekat time frame 5 minit. Selagi candle ni merah, selagi tu jangan keluar. Selagi dia merah jangan keluar. Terus walaupun dia dah macam ni kan, dia dah kecil kan, jangan keluar. Okey, biar kita maintain je sampai keluar candle hijau ni. Okey, keluar yang hijau ni. Ini dah keluar hijau ni, maksudnya ini kalau kita tengok ni pun memang signal untuk reversal lah. Tapi tak semestinya dia bagi signal reversal. Maksudnya keluar je signal hijau je, ataupun keluar je Kanashi hijau, terus cut loss. Jadi maksudnya terus take profit. Jadi kita akan take profit dekat sini lah. Okay.
Ini kena ingat, kena tunggu sampai dia complete candle. Jangan cepat sangat keluar, sebab kadang-kadang dia jadi macam ni dia mula-mula hijau ni. Lepas tu dia akan turun balik semula. Jadi kena complete dulu candle tu. Jadi maksudnya bila complete candle, dia akan pergi ke candle yang kedua, dia akan start daripada sini lah untuk dia naik balik semula. Jadi kita tengok je keluar candle lagi satu, dia nak naik je, terus cut loss. Maksudnya complete candle ni confirm hijau, terus kita take profit terus dekat sini. Jadi dekat sini kita dah boleh keluar. Jadi kat sini kita akan dapat TP sama dengan harga berapa? 139. 139.38. Alright. So macam itulah dia, cara dia. Maksudnya entry kat time frame 1 minit, lepas tu kita nak close time frame 5 minit. So kalau perasan ni, sebenarnya kenapa ada saya punya EMA kat sini. Sebenarnya EMA ni dia punya power dia, bila kita punya candle kita duduk dekat bawah EMA ni, selagi dia tak naik, selagi itulah kita boleh hold position. Contoh macam ni kan. Okay, dia selagi dia tak naik, dia tak cross EMA 8 ni, selagi tu you boleh hold position. Dia sama juga. Dia EMA 8 ni kita boleh guna untuk entry position dengan untuk kita close position juga. So saya ingat ini dah cover banyak untuk scalping lah. So kalau korang nak cuba, boleh cubalah. Boleh cuba. Sebab setakat ini yang saya buat memang sangat-sangat best lah teknik ni. Banyak dah buat duit. Cuma kena pastikan dia punya trend tu betul-betul clear. Maksudnya, you jangan masuk kalau benda tu macam terlalu volatile. Tak boleh. Maksudnya kalau kita nampak, tak kisah sama dia nak bearish ke, dia nak bullish ke, you boleh guna kaedah ni. Cuma kalau nampak dia tak berapa strong pergerakan tu, jangan. Sebab ni pun memang berisiko. Ada je kemungkinan dia tak ikut macam yang kita punya. Lagi satu, waktu terbaik untuk kita trade ni memang pukul 9.35 minit. Maksudnya selepas 5 minit market buka pukul 9.30. Jadi yang boleh tunggu 5 minit. Ataupun 4 minit pun boleh, tak ada masalah. Kalau saya macam tu lah, 4 ke 5 minit macam tu, saya dah entry dah. Sebab kalau nampak dia strong, saya masuk je. Sebab kadang-kadang rugi lah kan, walaupun sikit rugi. Tapi itulah yang biasanya 3 minit yang pertama tu memang market tengah gila lagi. Kadang dia tengah naik, dia turun, dia pening, dia tak tahu nak pergi mana. Kita tak nampak dia nak pergi mana, jadi jangan masuk. Macam itulah. Okay, itu untuk scalping waktu dia downtrend lah. Kalau dia nak uptrend, boleh tengok yang sini pula. So ni untuk dia uptrend. So kalau tengok yang ni memang tak meyakinkan lah untuk kita masuk. Tapi kalau bila dia dah cross ni, kita punya kita punya wave kan. Macam wave kita dia dah cross atas ni, ini boleh. Ini dah boleh main untuk call pula. Nak main untuk call. Tapi biasalah sebab sekarang ni market memang tak berapa cun. So boleh je, korang boleh try lah. So kalau ada volume lagi cantik, ada volume besar macam ni kan, ni volume besar ni lagi cantik. Sebenarnya yang ni pun boleh, tapi hari tu saya tak ambil lah. Sebab biasa saya kalau saya dah take profit, saya terus tutup je. Sebab kita tak nak main dengan kita punya emosi, tamak, lalas apa pun tak dapat. So itu saja perkongsian saya pada hari ini. So saya harap yang mana yang asyik loss dalam trading, boleh cuba kaedah ni. Sebab waktu sekarang ni memang market memang tengah huru-hara. So kita pun tak tahu sampai bila. Sebab terlalu banyak news yang tak apa dengan China, dengan US punya hutang lah, apa semua kan. Memang bagi impact pada kita punya trading lah. So untuk masa-masa yang susah sekarang ni, utamanya bulan Oktober ni, saya suggest orang pakai teknik lah, scalping. Okay, itu saja pada saya. So yang mana belum subscribe, boleh subscribe. Boleh like mana-mana video yang rasa best, yang mana korang rasa bermanfaat. Lepas tu kalau korang ada idea atau ada apa-apa benda yang nak minta saya buat video, boleh tulis je komen dekat bawah. Nanti saya akan cuba buat lah. Okey, itu saja pada saya hari ini. Okey, Assalamualaikum.